Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kita sambung perbincangan kita untuk tajuk wang, soalan penyelesaian masalah. Okey, boleh rujuk pada buku teks muka surat 114 dan 117. Okey, kita sambung muka surat 14 soalan D. Okey, soalan D. Pihak sekolah bercadang menggunakan sumbangan guru dan PIBG berjumlah RM23,250 untuk membeli 7 buah gazebo sebagai kemudahan tempat menunggu. Kos bagi sebuah gazebo ialah RM3,800. So dekat sini awak ada maklumat. Jumlah wang yang dia dah kumpul RM23,250. Dia nak beli 7 buah gazebo dan sebuah gazebo harga dia RM3,800. Kita tengok soalan yang pertama. Berapakah jumlah kos bagi 7 buah gazebo? Okey, sekarang kita tahu. Sebuah ni dah bagi tahu sebuah ialah RM3,800. Soalan dia tanya 7 buah. Okay, kalau satu RM3,800, nak dapatkan 7, kita boleh guna operasi darab 7. Okey, mungkin awak ada yang fikir nak tambah. Okey, tapi kalau nak tambah sebanyak 7 kali, dia jadi tambah berulang. 3,800 tambah 3,800 tambah 3,800. Okey, dia jadi banyak kerja. Lebih baik kita guna kaedah yang lagi cepat, iaitu kita guna operasi darab 7. Okey, so saya akan tunjukkan pengiraan untuk dapatkan harga kos bagi 7 buah gazebo. Okey, sifar darab 7 sifar, sifar darab 7 sifar, 8 darab 7 56, 6 di bawah 5 ke atas, 3 darab 7 21, 21 tambah 5 26. Jadi kita dah dapat harga kos. Okey, ini soalan yang pertama. Harga kos untuk 7 gazebo kita dah kira. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Kira nilai wang yang diperlukan lagi. Okey, kita dah tahu sekolah nak beli 7. Okey, duit yang dah ada sebanyak RM23,250. Dia nak beli 7. Tadi kita dah kira. Kalau nak beli 7, harga dia RM26,600. Adakah duit kita yang terkumpul tu cukup? Kita ada ni je, RM23,250. Tapi barang nak beli RM26,600. Okey, jadi duit yang kita ada masih belum mencukupi. Okey, jadi kita nak kena kira wang yang diperlukan lagi. Kita nak kena tahu berapa yang kita perlu top up, berapa yang kita perlu tambah. Berapa beza wang yang kita perlukan lagi tu. Okey, jadi kita kena guna operasi. Kita nak tahu beza dia. Sebab kita nak tahu berapa ringgit yang kita perlu tambah, kita guna operasi tolak. Okey, so dekat sini harga dia RM26,600. Kita cuma ada RM23,250. Jadi kita kena tolak untuk dapatkan berapa lagi wang yang kita perlu tambah. Okey. So, saya tak tunjukkan pengiraan pada awak. Lengkapkan sendiri. Operasi tolak saja senang. Kita terus pada soalan E. Ayah Izzati membeli sebuah motosikal secara kredit. Okey, kredit ni, membeli secara kredit ni maksudnya dia hutang lah. Dia tak bayar secara tunai. Okey, dia kredit. Harga belian secara tunai dan harga kredit motosikal itu adalah seperti ditunjukkan. Okey, kalau awak tengok, kalau dia beli secara tunai, harga yang perlu dibayar ialah RM21,500. Tapi, kalau dia beli kredit, dia bayar ansuran. Tiap-tiap bulan dia bayar. Tiap-tiap bulan dia akan bayar harga tu sebanyak RM438. Dan tempoh yang dia perlu bayar ialah 72 bulan. Jadi, daripada bulan pertama sampailah bulan ke-72, dia perlu membayar sebanyak RM438. Okey. Sekarang kita tengok soalan yang pertama. Berapakah harga belian kredit motosikal itu? Okey, belian kredit ni yang kat bawah ni. Belian kredit. Jadi dia nak tahu kalau kita beli secara kredit, berapa sebenarnya yang kita bayar? Sekarang kita kena bayar sebanyak
RM38 setiap bulan. Kita kena bayar selama 72 bulan. Okey, so kita darab 72. Kenapa darab? Sebab kita nak tahu bila 72 bulan. Okey, kita dah tahu 1 bulan. Okey, sekarang kita darab dengan 72 untuk dapatkan harga jumlah yang dia bayar. Okey, 8 darab 2, 16. 7, 8 darab 7, 56. 5 ke atas. 3 darab 7, 21. Tambah 5, 26. 478, 30. Okey, setelah selesai kita darab, kita akan tambahkan untuk dapatkan jumlah dia. Dan jangan lupa akhir sekali letak simbol RM. Okey, sekarang awak nampak bila selesai saja dia bayar selama 72 bulan tu, jumlah yang dia bayar untuk motosikal tersebut ialah RM31,536. Okey, berbeza dengan sekiranya dia beli secara tunai. Okey, berbeza dengan bayaran kalau dia beli secara tunai. Kita boleh nampak. Okey, kalau tunai, dia cuma perlu bayar ni, RM21,500. Kalau dia bayar ansuran selama 72 bulan, dia kena bayar RM31,536. Banyak tu beza dia. Okey, so ini kita dah selesai jawab soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua. Kira perbezaan. Okey, perbezaan ni kata kunci bagi operasi. Operasi apa? Beza. Beza ialah kata kunci untuk operasi tolak. Harga antara belian tunai dengan belian kredit. Oh, okey. Ini yang saya beritahu tadi. Bila kita beli secara kredit, kita perlu bayar jumlah semua sekali RM31,536. Tapi kalau kita bayar tunai, kita cuma perlu bayar RM21,500. Okey, ada perbezaan dekat situ. Sekarang soalan yang kedua, dia tanya perbezaan harga. Jadi awak dah nampak, dia memang berbeza. So, kita akan kira perbezaan. Kita akan guna operasi tolak. Okey, jadi bila nak tolak, mestilah nombor yang lebih besar tolak nombor yang lebih kecil. So, dekat sini RM31,536 tolak RM21,500. Okey, jadi kita akan dapatlah beza harga dia. Okey, awak lengkapkan, dapatkan hasil tolak. Okey, seterusnya kita akan bincang soalan penyelesaian masalah pada muka surat 117. Okey, seterusnya kita bincang soalan muka surat 117, soalan 10. Kita mula dengan soalan 10. Okey, Abang Wafid bercadang membeli sebuah komputer riba seperti yang ditunjukkan. Berpandukan maklumat, berikan 3 perbezaan antara pembelian tunai dengan pembelian kredit. Okey, kita dah tahu dekat sini. Tadi pun kita dah bincang soalan motosikal tadi tu, pembelian tunai dan pembelian kredit. Okey, dekat sini dia beritahu pembelian tunai. Kalau dibayar tunai, harga laptop ni RM2,799. Tapi kalau bayar kredit ni maksudnya bayar hutang secara ansuran, dia bayar RM256 selama 12 bulan. Jadi jumlah yang dia bayar tu kita perlu tahu. Okey, kita perlu tahu jumlah semua sekali yang dia bayar. Nak tahu, kita darab RM256 darab dengan 12. Okey, darablah seperti biasa. 6 darab 2, 12. 5 darab 2, 10, 11. 2 darab 2, 4 tambah 1, 5. 6, 5, 2. Okey, kita dapatkan jawapan dia. Okay, jadi sekiranya dibayar secara kredit, secara ansuran, jumlah bayaran ialah RM3,072. Soalan dia tanya, berpandukan maklumat, berikan 3 perbezaan antara pembelian tunai dengan pembelian kredit. Okey, ini awak boleh rujuk balik pada nota yang ada dalam buku teks. Apa lagi perbezaan dia? Apa perbezaan dia antara pembelian tunai
dan pembelian kredit. Salah satunya kita tahu dari segi harga. Okey, so kita teruskan dengan soalan 11. Kita mula dengan soalan 11A. Kalau tengok ada jadual dekat sini. Harga mesin basuh dengan pengering ada jenama A dan jenama B. Kita tengok soalan dia. Sebanyak 23 buah mesin basuh dengan pengering jenama A. Okey, jenama A ni ada 23. Okey, saya terus tulis dekat sini. Okey, dan 18 buah mesin basuh dengan pengering jenama B. Telah dijual dalam tempoh 6 bulan. Berpandukan jadual, kira jumlah hasil jualan mesin basuh dengan pengering jenama A. Okey, jenama A dah terjual 23 buah. Dan harga untuk sebuah ialah RM4,123. Kita nak kira jumlah. Jadi, kalau sebuah RM4,123, kalau 23 buah, kita kena guna operasi darab. So, saya letak darab dengan 23. So, kita darab dengan 23 untuk dapatkan jumlah harga yang untuk jenama A. Okey, so kita dah dapatkan jumlah hasil jualan untuk jenama A. Okey, ini untuk jenama A. Selesai soalan yang pertama. Soalan A1. Kita tengok soalan A yang kedua. Berapakah perbezaan? Okey, perbezaan ialah kata kunci untuk operasi tolak hasil jualan antara kedua-dua jenama mesin basuh itu. Kita dah tahu mesin A. Sekarang kita nak buat perbezaan. Perbezaan ialah operasi tolak. Tapi kita nak tolak, kita belum tahu lagi jumlah jualan untuk mesin B. Jadi kerja awak yang pertama untuk soalan B ialah, untuk soalan A yang kedua ialah dapatkan jumlah jualan untuk mesin B. Jadi RM5,278 darab dengan 18. Okey, dapatkan jumlah jualan. Okey, dapatkan jumlah jualan dia berapa ringgit? Berapa ribu. Kemudian, barulah boleh dapatkan perbezaan. Okey, nak tahu beza, operasi tolak. Dan sebelum tolak, awak kena kenal pasti A lagi besar ke B lagi besar. Okey, jadi sama ada A tolak B ataupun B tolak A. Okey, tengok pada harga. Bergantung kepada harga yang awak dapat ni. Jawapan awak. Jumlah jualan. Barulah awak dapat perbezaan dia. Okey, so untuk soalan B, C dan D, saya akan terangkan video lain. Okey, saya akan buat lagi satu video untuk soalan B, C dan D. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.